Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik dan macam-macam lagi lah nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Okey. Baru-baru ini kita dapat berita daripada negara jiran, iaitu pesawat Sriwijaya telah terhempas di Kepulauan Seribu. Okay, berita ini sangatlah mengejutkanlah kita semua. Bagaimana pesawat ini boleh terhempas dan sebagainya lah. Okay. Antara kita daripada kejadian itu, kita dapatlah hikmah, beberapa hikmah yang kita boleh jadikan teladan dalam hidup kita untuk memperbaikikan hidup kita ni ke arah yang lebih baik daripada sebelum ini. Hikmah yang pertama yang kita boleh lihat iaitu menjaga solat 5 waktu. Okey. Hikmah ini dapat daripada Kapten Afwan yang mana telah menulis teks terakhirnya iaitu setinggi apapun aku terbang tidak akan mencapai syurga bila tidak solat 5 waktu. Okey. Di sini menunjukkan bahawa solat itu adalah sangat penting dan solat ini merupakan tiang agama. Kalau kita buat rumah tanpa tiang, of course lah rumah tu akan runtuh. Okay. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Okey. Ini merupakan perintah daripada Allah Ta'ala suruh kita solat. Walaupun sesibuk manapun kita haruslah menjalankan perintah Allah. Banyaklah kita dapat melihat daripada Kapten Afwan seperti mana dia tidak sanggup kerja pada hari Jumaat kerana pada hari Jumaat bagi bila ingin menunaikan solat Jumaat seperti orang ramai. Kemudian dia, Kapten Afwan, sanggup tidur di lobi kerana takut terlepas solat subuh. Ketika dia tidur di lobi tu, dia membaca Al-Quran dan sebagainya untuk mengisi masa lapang beliau. Ada ketika itu Kapten Afwan juga memberi nasihat ataupun satu kertas kepada rakannya supaya jangan lupa solat subuh. Okey, di sini kita haruslah menjaga solat 5 waktu. Walaupun sesibuk manapun kita kerja dan sebagainya, solat itu haruslah diutamakan daripada perkara yang lain dan jangan sesekali kita melewatkan solat. Seterusnya iaitu sedekah. Seperti mana yang kita ketahui, Kapten Afwan ni sentiasa bersedekah kepada cleaner-cleaner, kepada orang miskin dan sebagainya. Kapten Afwan terkenal dengan seorang yang dermawan yang selalu bersedekah. Oleh itu, kita haruslah mengikuti beliau yang sering selalu bersedekah, sebab kita tidak tahu bila kita akan mati. Dengan amalan sedekah ini akan dapat membantu kita di akhirat sana. Okey, hikmah seterusnya mengingatkan kita tentang kematian. Okey, kematian ni dia bila-bila masa je datang. Kita tidak tahu, walaupun kita sangka tubuh badan kita ni sihat, boleh berlari, boleh bercakap dan berjalan sebagainya. Kadang-kadang itu bukan jaminan untuk kita ni akan hidup esok, kan? Jadi Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan digunakan untuk membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan jahat-jahat manusia ialah orang yang diberi Tuhan umur yang panjang tetapi digunakan untuk melakukan kejahatan dan kerusuhan. Riwayat Ahmad. Okay. Daripada hadis ini kita dapat lihat bahawa kita haruslah mengingati mati. Apabila kita mengingati mati, kita mestilah sentiasa membuat amal kebaikan dan sentiasa menolong orang yang susah dan sebagainya, dan menjauhi daripada perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Okay.
Hikmah yang seterusnya iaitu taubat. Setelah kita mengingati mati, kita taubat. Taubat ni kita perlu dilakukan sentiasa, sebab kita tidak tahu bila kita akan mati. Mati ni dia boleh datang bila-bila masa saja, ketika kita bercakap, bermain, berjalan dan sebagainya. Kadang-kadang kita sangka umur kita masih panjang, rupanya hanya sesaat lagi nak mati, kan? Hikmah yang seterusnya iaitu menghargai orang. Kita haruslah menghargai orang, kerana kita tidak tahu siapa yang akan pergi terlebih dahulu, diri kita ataupun mereka yang akan pergi meninggalkan kita dahulu. Oleh itu, kita haruslah hidup saling berkasih sayang dan jangan sesekali kita membenci, dan saling juga memaafkan. Walaupun seteruk mana pun perilaku mereka terhadap kita, kita tidak boleh ambil itu sebagai balas dendam dan sebagainya. Kita haruslah memaafkan mereka dan saling menjaga silaturahim, kerana Allah sangat suka kepada manusia yang saling menjaga hubungan sesama manusia. Sekian, terima kasih.